post untuk orang yang semalam ni saya tak post lagi ya. Kelas semalam tak post lagi. Okay, so kita dah mula rekod ni. Macam mana dengan tugasan semalam? Dapat tak siapa Albert Einstein tu? Saya tanya seorang lah ya. Fakri Azim. Siapa Albert Einstein? Ha, siapa yang nak beritahu saya antara 6 orang yang datang yang masuk hari ni? Beritahu saya siapa Albert Einstein. Cari tak siapa? Boleh Google je sebenarnya. Boleh cari je siapa Albert Einstein. Semua tak cari ni, macam mana ni? Ada yang cari dah? Jasmine cari tak? Jasmine. Albert Einstein seorang ahli fizik. Seorang ahli fizik, okey. Dia ahli fizik, saintis lah ya. Saintis daripada mana ya? Okay, sebenarnya kan, saya rasa semua nampak skrin saya ni kan. Kita boleh Google je. Einstein ni, okay. Dalam Wikipedia ada keluar. Okay, sebab awak zaman sekarang ni mudah je. Awak type je terus keluar ya. Okay, ni bahasa Inggeris. Saya tukar pada bahasa Melayu. Okay, ni dia ya. Albert Einstein ni dia adalah saintis, ahli fizik berbangsa Jerman ya. Okay. So dia banyak buat tentang teori fizik lah. Mekanik kuantum, mekanik statik, kosmologi ni semua awak memang di luar bidang awak lah, jauh sangat lah ya. Maksudnya dia ada menyumbangkan dalam bidang fizik. Semalam kita ada bincang tentang bidang-bidang dalam sains ni ada berapa ya? Ada berapa bidang fizik? Cuba sebut saya satu. Bidang fizik pula, bidang sains. Fizik satu, lagi apa lagi? Bidang-bidang sains. Biologi. Biologi, geologi, lagi? Kimia. Kimia, lagi? Astronomi. Astronomi, satu lagi? Meteorologi. Biologi, okey. Tu lah mesti tak kutip awak ada lah ya. Saja saya ulang je. Okey. Ada lebih kurang 6. Kemudian kita bincang pula tentang kerjaya dalam bidang sains ya. Malam ada tunjuk 4 je dalam bidang fizik, dalam bidang biologi, dalam bidang kimia, dalam bidang geologi ya semalam. Geologi. Okay. Semalam ada satu term yang saya pun tak pasti apa dia. Ingat semalam yang ahli oceanografi. Kau cari tak? Ahli oceanografi ni. Cari tak? Cari ya. Okay, oceanografi ni maksudnya kajian dalam lautan ya, tentang lautan. Okay, kau boleh tarik je. Dalam Wikipedia ni ada belaka, cumanya kadang dia punya content tu, dia punya kandungan tu di luar silibus awak lah ya. Soalnya sekarang ni benda ni kalau macam awak peringkat tingkatan 1 ni tinggilah dia punya tahap dia. Oceanografi ya. Ni dia. Okay. Ni dia. Oceanografi merupakan kajian lautan dan laut bumi. Bidang ini menghubungi ekosistem laut, arus lautan, gelombang, dinamik bernalai, tektonik. Tektonik ni pergerakan dasar laut lah. Okay. So ahli oceanografi ni kajian tentang laut lah ya. Sebab semalam pun saya tak dapat, saya pun tak perasan. Buku teks semua masing-masing ada buku teks kan? Ada. Ada ya? Ada.
Kita punya yang selalu berrespon ni Lofi tak ada ini. Tidur ke? Kena. Awak ni kadang-kadang saya gaji, awak main game kan malam-malam tu. Kadang tidur lambat tu. Lepas tu, bila tidur lambat bangun pelewat lah. Tak subuh sebenarnya tidak. Okay, tak apalah, itu kehidupan awak Sebenarnya kalau boleh, masa saya buat kelas tu ada lah belaka. Saya rasa 8 suku ni bukanlah awal pun. Lainlah kalau saya buat pukul 7 So, bagus lah yang masuk hari ni. Okay, memang awak menunggu. Semalam ada 9. Semalam ada 9. Hari ni ada 6 je. Nak tanda dulu. Yasmin dah ada. Okay, lagi Balkis. Azrul Azimi ya. Kemudian seorang lagi Abduhai. Okey. Ada satu lagi tugasan yang saya minta awak cari tu, apa dia? Satu lagi tugasan saya minta awak cari 5 lagi berjaya dalam sains selain daripada yang dalam buku teks lah. Dalam buku teks ni. Okay, ni sikit je. Okay. Mungkin secara umumnya contohlah ya, jurutera ni secara umum tak tahu jurutera ada banyak jenis macam doktor lah. Doktor ada banyak ada doktor bedah, doktor gigi, doktor mata, doktor kaki, lutut, macam-macam lah Dan jurutera pun ada juga bidang-bidang dia. Okay, kalau tak gambar ni dalam kutip tu, okay, ini kita panggil jurutera awam maksudnya dia melibatkan pembinaan lah. Buat pembangunan ke, okay, buat jalan raya, okay, buat jambatan ke, okay, ini panggil jurutera awam lah. Jurutera awam civil engineer. Okay. Masa saya belajar tu, saya ambil saya punya ijazah ijazah saya ialah kejuruteraan mekanikal Juruteraan mekanikal maksudnya sekarang ni boleh jadi jurutera mekanikal lah. Mekanikal ni melibatkan pembuatan lah. Saya punya bidang saya pembuatan. Kalau kaji contohnya kita nak buat mouse kan. Mouse komputer ni. Macam mana bentuk dia. So dia punya bahan dia nak guna bahan apa. Okay, kekuatan dia kalau jatuh, pecah terus ke macam mana. Okay. Itu jurutera mekanikal. Ada pula jurutera satu lagi, jurutera elektrik Maksudnya melibatkan elektrik lah. Macam mana kita nak sambungkan apa tenaga elektrik daripada empangan tu ke rumah kita kan. Macam mana kita nak bina satu alat elektrik supaya dia memudahkan tugas-tugas harian kita lah. Contoh alat elektrik apa? Aircon kan. Okay? Aircon, alat elektrik. So macam mana daripada cair sejuk tu boleh menyejukkan ruang kawasan rumah kita ataupun dalam bilik lah aircon So ada tak? Saya nak minta seorang-seorang beritahu saya dapatan awak. Ada tak bidang kerjaya lain? Maksudnya kerjaya lain lah selain daripada dalam buku teks ni. Okay, ada seorang lagi masuk ni. Rukiah Jumaat. Ini siapa ya? Assalamualaikum. Rukiah Jumaat ni siapa ya? Boleh perkenalkan diri? Guna nasib mak lah ni gayanya kan? Yang baru masuk ni. Cikgu saya ni Daniel Amir. Oh, Daniel Amir. Daniel ke Amir? Panggilnya. Panggil Daniel ke panggil Amir? Senang saya nak panggil awak. Saya tanyalah. Panggil Daniel ke panggil Amir ni? Daniel Amir ni dia. Okay.
dulu. Tak jawab soalan saya. Daniel Amir, panggil Amir ke panggil Daniel? Tak dengar. Okay, tak apa. Okay, dia sibuk so Daniel Amir ni. Okay, kita teruskanlah. Tadi saya tanya, ada ke yang carian awak 5 kerjaya yang kaitan dengan sains yang awak luluskan? Saya nak tanya Abdul Hai. Abdul Hai, cari tak? Saya tak cari lagi cikgu. Kenapa? Tak ingat mana nak cari. Tak ingat bila nak buat tu? Mungkin sekejap lagi kot. Sekejap Lepas lagi? habis kelas. Okey. Tak apa. Yang lain? Fakri Azim? Fakri? Tak jadi juga lagi cikgu. Belum lagi. Macam mana ni? Ada ni? Hello, ada ni? Tu kadang-kadang saya risau kalau kita tak on kamera ni, tak nampak. Dia ada dengan kita ke sebenarnya? Ada ke? Tak ada ya. Balkis? Cari tak? Saya belum cari cikgu. Belum, ada ni belum cari. Okey. Balkis? Belum cari Belum lagi. juga. Aziz? Sorry. Azrul dia, sorry. Azrul cari lah Azrul. Buat nama awak tulis Haziq. Cari. Belum Belum. Yasmin pun sama lah. Okay, Yasmin cari dah? Saya belum. Belum Okay, tak apa. Mungkin masa singkat ke, okay. Sebab awak ni sebenarnya mudah je, awak on je internet ni, tulis je kerjaya dalam bidang sains. Dapat lah. Okay, ni sebahagian lah, tak apalah. Okay, semalam kita bincang kerjaya, kemudian inovasi teknologi sikit. Okay. Kita try jawab sikit soalan ni. Nampak tak soalan ni? Soalan muka surat apa ni? Surat 10 je, surat 10. Yang atas ni, praktik formatif 1.1. Nombor 1, tandakan betul pada proses yang merupakan fenomena alam semula jadi. Okay, ada soalan lagi masuk. Keluar balik. Mana satu ni? Alam semula jadi. Pertumbuhan bayi semula jadi ke atau pembuatan manusia? Ada 4 je proses. Ataupun awak jawab sendirilah, awak jawab sendiri. Maksudnya sekarang ni, kita ada 4 ni, pertumbuhan bayi, pembinaan bangunan pencakar langit, penemuan ubat baharu dan kejadian siang malam. Yang mana? Semua sekali ke? Satu je ke? Yang mana antara 4 ni merupakan fenomena alam semula jadi? Tak payah awak jangan malu-malu nak cakap dalam ni. Boleh je beritahu saya. Saat kejadian sedang malam, okey, betul. Ada lagi satu. Satu lagi mestilah pertumbuhan bayi pertumbuhan bayi ni salah satu proses alam semula jadilah. Dia bukan buatan manusia ya. Dia tak boleh nak bagi bayi ni besar, mungkin awak kata bagi makan banyak. Tak semestinya ya. Okay. Itu ialah proses semula jadilah. Maksudnya badan kita membesar ni daripada kita baby kecil kan. Daripada mungkin lahir 4 kilo, 4 kilo pun besar dah.
Boleh jadi macam sekarang kan, macam saya sekarang ni. Saya tinggi saya 184, 183 ya. 6 kaki, tinggi juga lah saya ni. Boleh katakan tinggi lah, tak tahulah kalau ada antara awak ni lebih tinggi daripada saya lagi. Okay, tak jumpa lagi kita kan. Okay, terus pada nombor 2, maksudnya soalan 1 ni jawapannya 2 ni. Kita soalan ni kita bincang je, tak perlu nak buat dalam buku ya. Okay. Nombor 2, okay, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. A, kajian saya melibatkan apa? Melibatkan dan yang sistematik terhadap fenomena alam semula jadi. Kajian saya. Ada dalam buku teks awak. Ada lagi soalan masuk. Saadiah ni siapa ya? Ilma. Oh, Ilma ya. Oh, Ilma. Okay, saya tanda kejap. Ilma dah masuk. Dan Aznil ya. Aznil, okay. So sekarang ni masuk ni Lutfi je lah. Lutfi tak masuk ya, geng kita semalam. Okay. So yang baru masuk ni kita teruskan ya. Saya masuk kepada menjawab soalan ni. Soalan A ni, kajian saya melibatkan apa? Eksperimen dan pemerhatian. Okey, bagus. Maksudnya awak dah jumpa kan? Dekat dalam buku teks ada melibatkan eksperimen ataupun sebenarnya kita sebut pemerhatian dulu lah. Kita perhati dulu, kemudian kita buat eksperimen nak tentukan. Dulu kita tengok dulu macam mana. Kita tengok dia punya proses dia. Lepas tu kita uji lah buat eksperimen. Okay. Soalan B. Penemuan vaksin untuk menangani jangkitan denggi baru-baru ini merupakan pengetahuan sains yang diaplikasikan dalam bidang oleh ahli mikrobiologi. Bidang apa ni vaksin? Vaksin ni untuk pengetahuan bukan ubat ya. Vaksin ni sebenarnya ialah untuk mencegah kita pada sebarang penyakit atau virus lah. Macam sekarang ni kan. Penyakit COVID, virus COVID ni. So nak mengelakkan kita terjangkit, kita ambil vaksin lah. Vaksin ni guna untuk orang yang belum kena lagi ya. Untuk mengelakkan daripada kena. Bukannya orang dah kena pakai vaksin, bukan. Vaksin ni bukan ubat ya. Untuk pengetahuan awak lah. Vaksin ni saya pernah ajar tingkatan 5 ya. Tapi itu silibus lama lah vaksin ni. Okay, vaksin ni ialah virus juga sebenarnya, virus yang lemah. Okay, virus ni, vaksin ni kita guna untuk mengelakkan lah supaya daripada kita kena penyakit. Okay, so bidang apa? Biologi. Biologi, okay bagus lah, mudah je. Okay, so yang nombor 3 ni, nombor 3 ni saya nak buat dalam buku lah, dalam buku latihan. Saya dah beritahu dah semalam. Oh, ni Lutfi ni masuk. Okay, nombor 3 ni saya nak buat dalam buku ya. Dalam buku, nanti dalam buku semalam saya dah sebut kan. Dalam kelas saya minta 2 buku. Satu buku kecil tu, buku tulis kecil. Satu lagi buku besar ya. Buku yang selalu guna untuk amali lah. Okay, kalau buku amali besar tu selalunya dia punya garis lurus, garis dengan belakang dia selalu kosong lah. Boleh Lutfi ya? Bawa masuk ya? Lewat hari ni apa? Bawa bangun? Tak, mak saya bawa giling. Oh, okey. Ni handset mak lah ni. Tak, ni handphone saya dengan adik-beradik saya. Oh ya ke? Kongsi lah. Okey. Dah 8.44. Tak apalah, kita terus ya. Lutfi dah cari dah. Awak dah cari dah yang saya minta semalam. Albert Einstein tu. Benda siapa Albert Einstein? Dia seorang, sekejap cikgu. Ahli fizik teori. Okey, ahli fizik. Dia ahli fizik ya. Dia ada buat teori, macam-macam teori lah. Okay. So dia ni saya nak beritahu semua sekali ya. Saya lupa dah beritahu tadi. Albert Einstein ni sebelum dia mati, dia buat wasiat tu tak? Sebab dia ni kira orang cerdik lah. Orang cerdik ya. Sebab dia banyak keluar teori semua. Dia dianggap cerdik lah Albert Einstein ni. Dia buat wasiat, otak dia
Maksudnya ahli sains kena kaji otak dia. Otak dia maksudnya diawetkan, maksudnya untuk kajian lah otak dia. Okay, dia buat wasiat begitu Albert Einstein ni ya. Awak baca lah ada sebenarnya. Lepas tu tentang kerjaya cari tak? Ni Lutfi. Kerjaya yang saya kata, ada cari tak? Oh, dia memberi sumbangan kepada perkembangan mekanik kuantum, mekanik statistik dan kosmologi. Okey, itu Albert Einstein lah kan. Saya minta cari kerjaya sains yang lain selain daripada dalam kutat tu. Cari tak? Yang 5 tu saya minta malam. Oh, cari. Apa? Ada. Pakar diet, pakar bedah, Pakar diet. Okey, pakar bedah. arkitek, angkasawan, angkasawan. ahli farmakologi. Farmakologi tu bidang apa tu? Saya tak tahu. Mengkaji mengenai bahan mengubat yang dipanggil farmasultikal. Oh, maksudnya ubat lah. Ya, ubat. Dia macam ahli farmasi lah ya. Okey, bagus okey, tu lah yang lain tak macam Lutfi dia dah baru cari. Okey. So, yang tak buat lagi tu cari maksudnya sama dengan nombor 3 ni lah. Okey, cari kerjaya yang berkaitan dengan sains, kemudian nyatakan dia punya tugas dia buat apa. Okey, macam Lutfi buat tu. Okey, dah tu semuanya. Okey. So, hari ni kita masuk kepada subtopik yang baru hari ni. Okey, ada tak di antara awak ni tak pernah masuk makmal sains? Ada tak? Masa sekolah rendah hari tu tak pernah masuk makmal sains? Saya pernah. Kalau tak pernah tu kesian lah sebenarnya pada saya tak pernah masuk makmal sains, tak pernah buat eksperimen pun. Ada tak di kalangan awak ni? Tak ada semua pernah masuk kan? Okay. Dia sebenarnya benda yang kita belajar bab 1 ni sebenarnya awak dah belajar dah di sekolah rendah dulu. Okay. Kita kena pasti bidang apa sains. Kemudian kita tengok makmal sains macam mana. Okay. Ada radas. Okay. Contoh dibagi ni silinder penyukat ni. Apa fungsi silinder penyukat? Silinder penyukat. Saya tarik je. Sekarang ni saya senang je. Kita tarik je. Silinder penyukat. Rupa dia macam ni. Ni dia silinder penyukat. Okay, apa fungsi dia? Silinder penyukat ni siapa tahu? Untuk menyukat sesuatu cair. Ya, okey. Untuk menyukat sesuatu cair lah. Okey, tak kisahlah air ke, minyak ke. Okey, benda yang cair lah. Tak boleh lah nak sukat benda yang bukan cair, pepejal ke gas ke, tak boleh lah ya. So tengok ni, dia memang ada dia punya penyukat dia ya. Selalunya macam ni. Ini berapa ni? 100, kita buka. Okey, sekejap ya. Oh ni macam nak jual je. lelong.com.my sebenarnya ni worth. Tak apalah. Macam ni 100 ml ya. Paling banyak pun kita boleh sukat 100 ml. Okey. Contohlah satu alat radas sains okey. Benda-benda macam dalam muka surat sebelah ya. Itu 11 11 ataupun 10 dalam 10 ni, 10 sebelah ni. Okey. Dia ada tunjukkan sebahagian daripada radas makmal. Okey, bukan semualah tapi yang biasa digunakan oleh awak lah. Okey. Kita cuma benda ni mungkin awak dah tahu dah, sebelum ni awak dah guna dah masa sekolah rendah dulu. Kita cuma ulang balik lah. Okey. Ada banyak contohnya macam tabung uji. Okey. Beza tabung uji dengan tabung didih, benda macam sama je kan. Kalau tabung didih selalunya kita gunakan untuk kita panaskan bahan kimia lah, ataupun cair lah dalam, ataupun bukan cair lah. Okay, tabung didih ni kita gunakan untuk memanaskan suatu bahan lah. Okay, yang sikit lah dalam ni.
Okay, tabur uji. Sebenarnya tabur uji dengan tabur diri benda sama je. Okay, tapi ada tabur uji tu yang kita tak boleh nak panaskan dia, mungkin dia tak kuat lah. Okay, tabur diri kita boleh panaskan dia. Okay, bika, kelalang kun, okay, kelalang dasar, lepeh, okay, banyaklah bezanya. Okay, ni saya tunjukkan tadi. Okay, ada buret, ada pipet, pipet bukan pipet, pipet. Okay, ni kalau kita nak sukat. Tadi saya menyukat, kita nak sukat terus cair kan. Maksudnya kita tuang terus. Tapi kalau macam buret dengan pipet ni, kita nak sukat sikit lah. Okay, sedikit demi sedikit. Okay, tungkukan ketiga, ada kasar dawat, ada corong turas ni, kita nak menuras, kita nak apa? Kita nak mengasingkan, kita nak tapis suatu cair tu, okay. Jadi kalau ada benda asing dalam suatu cair tu, kita boleh tapis lah. Okay, balang gas ni, okay, kaki retot, piring sejat. Okay, so ni di antara radas makmal yang biasa digunakan lah. Okay, so kita harap-harap nanti awak tahun ni lah. Kita doakan, saya maksudnya harapkan kita punya PKP ni ataupun sekolah tutup ni, maksudnya PDPR sampai bulan Raya Cina ni, harap-harap lepas Raya Cina ni boleh masuklah sekolah ya, supaya kita boleh buat, kita boleh muka, senang sikit nak mengajar. Okay, boleh masuk makmal, boleh pegang kan. Okay, so yang ditunjukkan ni awak nak tanya tak? Sebab benda ni awak dah biasa dah guna. Okay, mungkin kalau jangan guna pun mungkin yang buret dengan pipet ni lah. Yang gunanya, yang lain saya rasa biasa je. Okay, yang dua ni mungkin jarang digunakan lah. Kalau guna pun mungkin dalam makmal ada satu je. Mungkin pembantu makmal atau cikgu lah yang menguruskan benda ni. Dia tak bagi pelajar sebab benda ni sensitif, kalau jatuh pecah terus habis dan benda ni mahal ya. Okay. So ada nak tanya tak tentang radah makmal yang ada dalam buku teks awak ni? Satu lagi benda yang biasanya apa? Yang pemanas tu kita panggil apa? Yang ada keluar api tu panggil apa? Penunuk Bansen. Penunuk Bansen. Okey, bagus tu ada juga penunuk Bansen. Selalu warna biru kan? Okay. Tak adalah dalam ni. Okey, kita teruskan lagi. Tapi itulah saya tanya awak ni, tak ada masalah ya? Semua faham ya benda ni? Faham. Ya, boleh ya? Lutfi adik-adik ada berapa Lutfi? Kalau campur saya 3. 3 lah awak sulung kan? Okey, adik paling kecil sekolah dah belaka? Dah. Paling kecil umur berapa? 5 tahun? Darjah 1. Satu dah, okey. Semua sekolah lah maksudnya. Satu handset guna kongsi semua ya? Macam saya lah, anak saya pun saya kongsi. Saya beli tab satu, kongsi tu belaka, senang. Bila ada kelas, kalau kelas lah. Okey. So selepas kita bincang tentang radas makmal ni, okey, kita macam sekolah kita, makmal ada banyak Kita ada 6 makmal. Makmal fizik, makmal biologi, makmal kimia ada, makmal sains ada 3. Okay, ada 6 makmal makmal sains kita. Tapi itulah bila sebab sekarang sekolah tutup ni, terbuka untuk tingkat 5 je nak gunalah, kosong je lah. Okay, so harap-harap sekolah tutup ni sampai sekejap je lah. Okay, saya pun wajar sebabnya kita tengok pun hari ni ada 13 tolak 2, ada 10 je. Campur dengan Dani Amir. Semalam Dani Amir tak ada, hari ni ada. So kita ada 10 orang hari ni. Okay, saya tanda ya kehadiran hari ni ya. Semalam saya tanda juga. Okay, kita terus kepada yang seterusnya. Okay, so dalam amal tu macam-macam ada simbol ya. Okay, simbol pada dinding ada, simbol pada bahan kimia Okay, simbol-simbol ni nak menunjukkan dia tahap amaran lah kepada awak lah.
Okay, sama ada dia mudah terbakar ke kan, ada banyak simbol tak. Mungkin dia mudah terbakar, mungkin dia boleh mengakis, mungkin dia maksudnya tak boleh dihidu, okay, beracun, okay. So saya rasa pernah nampak simbol-simbol ni kan dalam tengkorak macam ni, simbol amaran ni. Okay. Nah, cikgu. Itulah saya risaunya awak ni tak pernah langsung masuk makmal tu, saya risaunya. Okay, tapi saya anggap semua pernah masuk lah makmal makmal sains. Apa eksperimen yang awak ingat masa buat eksperimen di masa sekolah rendah? Tak kisahlah darjah berapa, tahun berapa. Eksperimen apa? Contoh. Ingat Lutfi? Tak, cikgu. Tak ingat eksperimen? Masa darjah 6 itu macam mana? Share awak tak ambil UPSR. Okay. So ini dia tunjuk sikit simbol-simbol yang biasa. Okay. So saya beritahu sekali lagi yang dalam buku teks awak ni, macam radas ni bukan semua sekali ada banyak lagi radas sains ini semua ni contoh yang biasa digunakan je. Sama lah macam simbol ni. Simbol ni pun ini yang biasalah. Okay. Yang pertama ni, bahan merensa di lambang pangkah ni. Okay. Dia kalau bahan yang maksudnya boleh menghasilkan wak, dia boleh pedih mata, hidung, tekak tak boleh dihidu lah benda ni. Okay. Kalau ada bahan kimia yang tertanda macam ni, maksudnya awak tak boleh hidu dia. Okay. Jangan hidukan, habislah. Okay, benda-benda kimia ni. Okay. Kemudian simbol macam kipas ni, bahan radioaktif Bahan radioaktif ni biasanya dia akan keluarkan sinar lah. Kalau untuk pengetahuan awak, sinar yang biasanya alpha, beta, gamma okay. Dia boleh menyebabkan kanser lah. Okay. Selalunya bahan radioaktif ni simpan lagi teliti lah simpanannya. Simpan di dalam satu kotak plumbum ke. Okay. Contoh bahan dia ni dia. Uranium dengan plutonium Okay. Seterusnya simbol ni kalau tengok pun tahu dah dia mengakis Kalau ada bahan simbol macam ni, maksudnya benda tu boleh mengakis. Selalunya dalam bentuk cair lah. Asid kan? Selalunya asid. Okay, asid. Okay, seterusnya gambar tengkorak ni beracun. Okay, maksudnya kalau tak boleh dimakan lah. Dia kata baru ni, minum, makan, hidu atau merasa. Okay, jangan minum, makan, hidu atau merasa lah. Contohnya merkuri. Merkuri ni selalunya dalam termometer. Tahu tak termometer? Tahu, cikgu. Termometer tu fungsi dia untuk apa? Untuk ukur suhu badan. Tak semestinya suhu badan lah. Okay. Untuk suhu luar ke, suhu bahan ke, okay, termometer macam sekarang ni pun kita tengok dekat ada termometer yang guna infrared je kan, yang selalu kat pasar raya tu, yang tembak-tembak tu. Kita guna infrared. Itu panggil termometer juga. Cumanya kita tembak lah. Cumanya saya nak beritahu ni, termometer yang selalunya ada cahaya warna merah dalam dia tu. Pasal tak? Pasal? Yang warna merah tu itulah dia merkuri warna merah ataupun selalunya warna silver lah. Itu merkuri. So merkuri ni memang bahan beracun lah. Okay. Memang tak boleh disentuh langsung semuanya, bahaya. Okay. Contoh Kemudian simbol macam ni, tengok pun tahu dah, meletup ni. Okay. Bahan benda meletup, selalunya bahan benda meletup ni disensitif lah. Mungkin sensitif terhadap cahaya ke, mungkin sensitif terhadap haba ke. Okay. Contoh dia bagi ni apa? Gas hidrogen dengan gas butana. Gas butana ni tak silap saya, dia guna dalam, tak silap saya lah, gas butana digunakan untuk gas masakan awak tu. Kan tong gas tu yang selalu Petronas tu kan, yang dekat dapur tu, itu dalam dia gas butana lah. Okay. So dia mudah bertutup. Sebab tu tong gas tu dia tebal dia tebal supaya dia tak mudah pecah kan. Sebab dalam dia ada gas yang mudah terbakar lah ataupun mudah meletup lah Okay. So itu dia. Kalau simbol macam ni meletup ni maksudnya bahan meletup. Selalunya simbol-simbol ni memang awak tengok pun tahu dah. Kalau macam ni meletup kan, dia mudah meletup. Kalau ada gambar tengkorak ni maksudnya dia beracun. Okay, macam ni mengakis. Okay, last sekali bahan mudah terbakar lah. Okay. Contohnya alkohol lah dengan minyak petrol kan. Minyak petrol memang mudah terbakar. Okay.
So ada simbol macam api ni. Yang sanitizer boleh terbakar. Hand sanitizer, hand sanitizer pun mudah terbakar tapi dia tidaklah semudah macam petrol. Dia boleh terbakar juga kalau kita letak api tu dia. Pernah cuba tak? Pernah. Bahaya sekejap je bateri laptop saya nak habis dah. Saya pasang power supply aja, sekejap ya. Okey. Nanti habis bateri saya sampai habis. Saya kena pasang charger dia. Kalau tidak tiba-tiba padam je. Sambung ya. Okey, so untuk hari ini tadi kita bincang masa tentang makmal. Okey, mula sekali tadi beradas dengan bahan. Radas je lah, radas je. Kemudian ni simbol yang biasa. Okey. Begitu tengok dekat dalam internet macam mana. Simbol makmal sign. Okey, sebenarnya itulah. Gambar awak ni mudah ya. Awak tarik je, dia keluar terus. Okey. So sekarang ni cikgu ni sebenarnya untuk memberi panduan pada awak je. Kalau ikutkan bahan semua boleh cari sendiri je. Tapi tidaklah dalam cikgu ya. Kadang mungkin benda tu dia luar daripada silibus awak ya. Sebab tu cikgu kena ada untuk beri panduan pada awak. So kalau you tengok ni banyak dibagi ya. Ni biasalah. Ada simbol apa ni? Simbol macam ikan mati dengan pokok mati ya. Polythene maksudnya dia mudah boleh cemar lah, boleh menyebabkan kematian dia. Dia ke simbol ni tak tengok pun saya. Itu kadang-kadang awak tengok betul ya, kadang orang reka sendiri je benda-benda simbol ni. Tak ada pun sebenarnya. Tak apalah, ini biarlah ya. Okey, seterusnya ada lebih kurang 12 minit, 9 minit ni. Okey. Peraturan dengan langkah-langkah keselamatan di dalam amal ya. Okey. Benda ni pun awak sebenarnya dah pernah, awak dah tahu dah. Okey. Sebabnya bila nak masuk amal tu mesti ada punya dia punya panduan-panduan awak masuk amal tu. Sebelum masuk amal kena jumpa cikgu dulu. Okey. Tak boleh makan. Ni contoh dia bagi ni apa ni? Jangan maksudnya amal tanpa kebenaran. Cuma dalam eksperimen tu kena bila cikgu arah baru buat. Okey, kena baca, fahami eksperimen. Guna bahan kimia semua dengan betul dan cermat. Betul dan cermat tu maksudnya guna sukatan dia betul-betul lah. Jangan guna terlebih ataupun terkurang. Okay, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh main-main. Okay, kemudian tak boleh bawa keluar barang-barang makmal, bahan kimia. Kemudian letak di tempat yang asal. Okay, tak boleh baca sendiri sebenarnya, tapi kita bincang macam ni lah. Kalau kita tak bincang macam ni, awak tak baca pun saya rasa. Betul Lofi? Betul cikgu. Okay. Awak pernah jumpa tak saya ni sebelum ni? Nampak Tak. saya tak? Tak pernah. Belum. Saya sebenarnya saya duduk Rauk Saya duduk Rauk. Setiap hari saya pulang lah ke sekolah daripada Rauk. Saya duduk dekat Tabung Performance. Jauh sikit lah daripada rumah. Okay, sebab tu jaranglah jumpa saya. Jumpa kat Rauk lah. Kat bandar lah. Okay, so ini antara akibat lah kalau awak tak ikut peraturan. Ini pangkal-pangkal ni tak boleh buat lah ya. Maksudnya main-main ni bahan kimia ni duk tuju ke member, sirang-sirang kat member. Ni
Ni benda yang bagus, maksudnya guna spek mata tu. Cuma mata pelindung. Bahan bakar. Jangan merasa kan ni kan awak nak bau macam sedap je. Awak hidu lah pensai ni. Yes. Okey. Ni. Ada masalah rasanya. Okey, setakat ni ada soalan tak nak tanya apa-apa ke saya? Benda-benda belajar ni kita bincang sama-sama ya. Awak kena tahu. Sebagai pelajar kena tahu. Okey. Walaupun benda ni dah belajar dah sebelum ni. Awak kena tahulah ya. Supaya benda ni sebabnya sampai bila-bila pun kena ingatkan ya. Sebab sama macam saya kan. Saya walaupun dah besar macam ni pun masih lagi kadang lupa tentang peraturan-peraturan ni. Okey, kadang menyebabkan kemalangan lah ya kalau kita lupa tentang peraturan-peraturan makmal ni. Boleh menyebabkan kemalangan lah. Bukan nak doa lah ya. Lagi masuk ke? Kenapa ada ni? Boleh cakap je ada ni, tak apa, tak bisa kalau tarik. Bahasanya semalam kan cikgu, kenapanya? Kenapa ada ni? Okey, saya kan sekarang ni saya nak kalau maksudnya bila kita buat kelas, kemudian saya minta awak buat latihan ataupun penyelesaian soalan dalam buku awak lah ya. So kalau kita lama lagi tak jumpanya di sekolah, saya mungkin minta awak hantar buku di Pondok Guide lah, Pondok Guide di sekolah kita lah ya. Kumpul supaya saya boleh marking lah, suruh tengok kan. Okay, so harap-harap kita bersemuka lebih cepat lah supaya senang saya nak check ya. Nantilah kalau saya rasa lama sangat saya minta lah buku tu awak kena hantar lah di Pondok Guide, kumpul di Pondok Guide tu, saya ambil nanti. So ada ni tanya apa tadi? Tugasan yang semalam kan cikgu, macam soalan je tu. Kenapa ni? Okey, tak apalah, nanti kemudianlah tanya. Okey, saya hari ni saya nak bagi satu soalan je. Awak buat soalan praktik formatif 1.2 ni nombor 3 sahaja. Okey, muka surat 14 ni. Okey, nombor 3. Okey. So semalam semalam saya minta awak cari Albert Einstein tu dengan kejayaan dalam bidang sains itu. Yang Albert Einstein tu tak perlulah tulis. Saya semalam saya minta tulis dalam buku tulis kan? Lofi. Tak. Albert Einstein tu. Tak ya? So tentang Albert Einstein tu tak perlu tulis dalam buku tulis. Sekarang ni yang tentang kejayaan, yang 5 kejayaan sains tu, itu tulis dalam buku tulis ya. Latihan semalam tu. Oh, yang 5 orang yang lain tu? 5 kejayaan tu. 5 orang yang lain lah. Okay. Itu dalam buku tulis, dalam buku latihan yang besar buku latihan besar tu. Okey cikgu. Kalau tak ada buku tu lagi, tulis dalam kertas kajang lah. Kemudian untuk hari ni, saya nak buat soalan nombor 3 ni. Praktik formatif 1.2, soalan nombor 3 ni. Soalan ni, dia ni situasi ni. Soalan ni terlihat barang kecil berlaku di atas meja makmal. Apakah tindakan yang perlu diambilnya? So tulis apa-apa tindakan yang perlu dibuat oleh Suhaimi ni kalau dia nampak kebakaran kecil dalam makmal. Di atas meja makmal. Okay, so tulis dalam buku, tulis awak, buku latihan yang besar ya. Satu soalan je. Okay, so saya ulang sekali lagi. Latihan semalam. Tulis yang kejaya tu yang macam tadi kan Lofi dah beritahu 5 kejaya sains tadi yang berkaitan dengan sains tu tulis dalam buku tulis. Kemudian untuk hari ni soalan nombor 3 ni.
Kreatif Okey, formatif cikgu. 1.2, muka surat 14 nombor 3 sahaja. Okey. Okey, boleh Boleh. senang je. So benda-benda saya bagi ni setiap hari sebenarnya sikit je, tapi kalau awak tangguh nanti jadi banyak. So ada masa nanti, sebab saya rasa kelas kita 2 kali je seminggu kan, hari semalam dengan hari ni. So kalau awak tangguh tugasan ni, bukan apalah, tugasan ni sajalah nak tengok keberhasilan bukan kerja ya. Ini tugasan ni untuk awak ni dapat tak? Faham tak dengan benda yang kita belajar hari ni dengan semalam tu? Okay. So saya minta awak buat yang saya minta tu. Nanti kalau saya rasa kita kumpul-kumpul hantar dekat Pak Longkat. Nanti itu kemudian lah, nanti saya beritahu kemudian. Tapi setakat ni awak buat tu lah. Nanti kita jumpa lagi minggu depan ni, hari Senin minggu depan. Boleh ya? Boleh. Lofi bagus nampak kamera dia. Yang lain tu nyorok lagi ya. Ada ni soalan tergantung macam mana ada ni? Saya dah jawab soalan awak tu. Siapa? Balkis dia dah keluar. Balkis dia macam dah keluar dah. Baki masuk balik tadi tu. Tu ada ni. Semua guna handset ya? Ada guna laptop tak? Ada guna laptop tak? Saya tanya. Ada ya? Tak ada. Tak ada ya. Dia yang lain ni senyap je. Lofi je bagus kan? Lofi sarapan lah? Dah makan lah? Belum lagi tu. Belum lagi ya? Sama, cikgu tak makan lagi ni. Lapar saya malu cikgu. Tak apalah ya. So kalau malu, tak dalam ni. Cuma ni kadang-kadang saya tak perasan mesej dalam ni. Tanya, itulah. Boleh je tanya ya. Cuma ni kalau ada seorang member awak tanya, yang lain tutuplah mic ya, supaya saya boleh dengar suara dia. Okay. Awak pun tahu kan benda-benda teknologi ni tenang je, susah pun. Macam Ilma ni senyap je. Ilma? Ya. Ada. Ingat tak ada. Malah nampak kat muka, kita nampak muka dia. Abang awak okey, abang awak? Okey. Okey ya. Awak 2 beradik je ke 3? 2 je. 2 je. Okey. Okey lah tu. Awak duduk rumah wife awak kan? Betul lah tu. Okey. So saya ingat saya dah habiskan kelas ni. Sebelum saya habiskan kelas ni, ada nak tanya apa-apa lagi? Saya ulang sekali lagi ya. Tadi hari ni kita belajar tentang perkara dalam makmal sains. Okay, yang pertama tadi tentang radas, sedikit tentang radas. Ada beberapa radas yang kita tengok tadi. Cokat, biuret, lalangkun, tabung uji, tabung lidih. Okay. Kemudian kita kaji pula tentang simbol ya, simbol untuk bahan-bahan kimia. Macam mana simbol ni, apa dia, simbol ni macam mana, simbol kalau simbol nampak terkorak tu macam mana. Okay. Kemudian kita bincang pula tentang keselamatan ya, dalam amal. Okay. Kena ikut peraturan. Okay. Dan saya minta tadi, saya ulang sekali lagi tugasan awak. Okay. Dalam buku tu untuk semalam awak tulis balik 5 kejayaan sains. Macam Lofi dah buat kan. Arkitek walaupun arkitek ni fungsi dia apa? Dia buat apa? Dia buat tu mereka bentuk sesuatu bangunan. Okey, arkitek ni mereka bentuk, dia melukis lah. Walaupun mungkin patut ada kaitan dengan sains, ada ya. So dia tahu structure tu boleh tahan ke, nanti kalau main bantai lukis je mungkin tumbang lah tu bangunan tu kan.
Okay, so ada kaitan dengan sains. Okay, so tulis 5 kejaya sains tu, kejaya sains apa-apa. Okay, kemudian tulis dia punya tugasan dia, tugas dia, tiga orang tu. Okay, itu yang untuk tugas semalam. Okay, kemudian hari ni nombor 3 ni ya, praktik formatif 1.2, nombor 3 14 ni, itu saja. Okay, go. Okay, beres ya. So, kalau apa-apa awak boleh tanya saya semula dalam WhatsApp ke ataupun dalam grup kita lah. Okay. So, saya harap benda yang kita belajar ini dapat lah ya. Mudah je kan hari ni tak ada benda yang susah pun. Benda yang dah belajar dah, kita ulang balik je. Okay, so itu saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.